Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik, makcik, oto arung, datuk nenek, anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Kenapa kes mahkamah Najib Razak dan Rosmah Mansor masih tidak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia, sekalipun ahli Parlimen UMNO iaitu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya? Ini adalah persoalan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat signifikan, yang sangat-sangat relevan untuk kita bahaskan dan kita fikirkan bersama. Ada ramai pemerhati-pemerhati politik Malaysia yang meramalkan dan menjangkakan kes mahkamah jenayah rasuah, jenayah rompakan berprofil tinggi melibatkan Najib Razak dan Rosmah Mansor akan ditutup sekiranya Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Walau bagaimanapun, setelah lebih kurang sebulan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri baharu di Putrajaya, malang dan sangat malang, Mahkamah Malaysia telah memutuskan bahawa kes jenayah rompakan Najib Razak dan Rosmah Mansor telah diputuskan secara rasmi tidak boleh ditutup dalam mahkamah negara ini. Pertama, kes jenayah rompakan Rosmah Mansor. Saya suka untuk menarik perhatian seluruh dunia dan pencatur-pencatur kuasa dalam negara ini tentang keputusan terkini perbicaraan kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah merompak projek rakyat melibatkan Rosmah Mansor. Ramai yang lupa dan ramai yang tidak tahu bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini telah mengumumkan kekalahan secara mengejut Rosmah Mansor yang gagal untuk menutup kes mahkamah beliau, iaitu kes jenayah merompak projek tenaga solar rakyat Malaysia bernilai 1.25 bilion ringgit. Datin Seri Rosmah Mansor, iaitu bekas First Lady Malaysia, juga merupakan isteri kesayangan bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia Datuk Seri Najib Razak, memohon bersama pasukan peguam bela beliau untuk Mahkamah Tinggi membatalkan segala pertuduhan jenayah rompakan dan jenayah rasuah ke atas Rosmah Mansor. Akan tetapi malang dan sangat malang, keputusan muktamad, keputusan rasmi minggu lalu telah diputuskan di era pemerintahan Ismail Sabri selaku Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Kes jenayah rompakan bernilai 1.25 bilion ringgit itu tidak boleh ditutup. Permohonan Rosmah Mansor dan pasukan peguam belanya ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini. Kenapa Rosmah Mansor kalah lagi? Pada Februari 2021 lalu, Rosmah Mansor kalah pusingan pertama perbicaraan kes jenayah rasuah, jenayah rompakan projek bernilai 1.25 bilion ringgit yang dirompak oleh Rosmah. Rosmah diarah untuk membela diri kerana prima facie telah berjaya dibuktikan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pasukan pendakwa raya Kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Datuk Seri Gopal Sri Ram. Rosmah Mansor dan pasukan peguam belanya gagal menafikan segala bukti-bukti dan kenyataan saksi-saksi high credibility yang berjaya membentangkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Rosmah Mansor adalah dalang utama dan wata utama yang kantoi merompak projek rakyat, iaitu projek tenaga solar di Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit.
Semua kekalahan ini adalah sangat-sangat memalukan Najib Razak dan Rosmah Mansur. Kerana mereka fikir jika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, mereka boleh menang dalam semua perbicaraan kes mahkamah. Bacaan dan ramalan politik Najib dan Rosmah adalah salah dan tersasar. Walaupun Ismail Sabri sudah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Rosmah Mansur dan Najib Razak kalah dan terus kalah secara mengejut dalam perbicaraan kes jenayah rompakan dan jenayah rasuah mereka. Kenapa Rosmah Mansur gagal untuk merayu dalam Mahkamah Malaysia agar kes jenayah rompakan berprofil tinggi melibatkan beliau ditutup dalam institusi kehakiman negara Malaysia? Hal ini kerana hujah yang dibentangkan oleh Rosmah Mansur dan pasukan peguam belanya adalah sangat-sangat lemah. Fakta yang dibentangkan dalam mahkamah adalah fakta yang tidak tepat. Dan Rosmah Mansur tidak dapat menafikan segala bukti-bukti jenayah rompakan yang berjaya dibuktikan oleh SPRM dalam Mahkamah Malaysia. Hujah utama Rosmah Mansur baru-baru ini yang mendesak agar kes jenayah rompakan beliau dibatalkan dan ditutup serta-merta oleh Mahkamah Malaysia adalah atas alasan kerana Datuk Seri Gopal Sri Ram bukanlah pendakwa raya yang sah dalam perbicaraan kes jenayah rompakan beliau. Pasukan pendakwa raya Kerajaan Malaysia telah berjaya membuktikan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini dokumen hitam putih perlantikan secara sah di sisi undang-undang dan perlembagaan bahawa Datuk Seri Gopal Sri Ram adalah timbalan pendakwa raya yang sah dilantik oleh Jabatan Peguam Negara di era kepimpinan Tommy Thomas dan juga di era kepimpinan Tan Sri Idrus Harun. Disebabkan Gopal Sri Ram dilantik secara absah oleh Tommy Thomas, oleh Tan Sri Idrus Harun, maka Rosmah Mansur kalah dan terus kalah dalam permohonannya untuk menutup kes mahkamah beliau. Maka ini adalah masalah yang sangat besar untuk perang saraf, perang persepsi dan perang psikologi dalam perbicaraan mahkamah. Rosmah Mansur yang gagal untuk menutup kes mahkamah beliau. Rosmah Mansur semakin takut untuk check in ke dalam penjara kerana kes mahkamah berprofil tinggi ini sememangnya Rosmah tidak dapat tutup dalam Mahkamah Malaysia. Paling penting, Rosmah Mansur semakin sakit kepala, tak boleh tidur malam, perlu memikirkan bagaimana beliau boleh mengelak hukuman penjara atas kes jenayah rompakan beliau ke atas projek rakyat bernilai 1.25 bilion ringgit. Saya Jufazli Syamat sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam pengkajian jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram dalam sistem politik dunia. Saya ingin memperkatakan di hadapan Rosmah Mansur di sini, anda tidak boleh tidur malam, anda risau, anda takut masuk penjara kerana anda sendiri tahu anda adalah perompak, penyamun, penyangak, perasuah yang sudah wanted dalam sistem perundangan dan sistem kehakiman negara. Kenapa?
Kerana anda sendiri tahu, Rosmah Mansur, bukti-bukti anda merompak, anda sendiri tidak dapat nafikan. Kerana saksi-saksi utama yang menonton anda merompak di waktu siang, di waktu malam, projek tenaga solar rakyat bernilai 1.25 bilion ringgit telah menyatakan secara terperinci modus operandi kamu, Rosmah Mansur, merompak secara sistematik projek rakyat berbilion-bilion ringgit dalam negara Malaysia. Maka untuk proses pembelaan nanti, kes jenayah rasuah, jenayah rompakan Rosmah Mansur amat sukar untuk dinafikan oleh Rosmah Mansur sendiri. Sudah tidak ada apa-apa yang mahu diperkatakan oleh Rosmah Mansur. Kerana kes jenayah rompakan Rosmah Mansur ini antara kes mahkamah yang paling solid evidence, alibi, bukti. Yang mana peguam-peguam bela Rosmah Mansur pun mati kutu tak boleh nafikan bukti-bukti jenayah Rosmah Mansur dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia. Antara pendakwaan jenayah yang terbukti di peringkat awal, Rosmah Mansur bersalah. Pertama, Rosmah Mansur menggunakan kedudukannya sebagai isteri Perdana Menteri melobi dan merompak projek tenaga solar rakyat bernilai 1.25 bilion ringgit dalam Kementerian Pendidikan di Putrajaya sebelum ini. Ketika itu Najib Razak menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia dan menjadi Menteri Keuangan yang sangat-sangat berkuasa. Rosmah Mansur minta wang rasuah daripada seorang tauke syarikat kroni mereka, iaitu syarikat JPAC Holdings. Lebih kurang 10% bersamaan dengan 187.5 juta ringgit Malaysia. Rosmah Mansur menuntut wang rasuah setelah beliau menyerahkan konsesi projek tenaga solar kepada kroni mereka bernilai 1.25 bilion ringgit. Paling kantoi, Rosmah telah menerima wang tunai, wang rasuah 6.5 juta ringgit sebagai pembayaran awal rasuah projek tenaga solar. Dan ini namanya merompak di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Akta SPRM 2009. Maka Rosmah Mansur fikir suaminya akan jadi Perdana Menteri sampai kiamat. Rosmah Mansur fikir suaminya akan menjadi Menteri Keuangan yang paling berkuasa di dunia sampai kiamat. Setelah kekalahan mengejut Najib Razak dan Rosmah Mansur pada PRU 14 lalu, maka kes jenayah rompakan dan jenayah rasuah ini dibongkarkan oleh syarikat kroni Najib Razak dan Rosmah Mansur yang tidak mahu lagi bersekongkol dalam percaturan kuasa dunia. Maka disebabkan orang-orang Rosmah sendiri yang membongkarkan jenayah rompakan beliau, kawan-kawan baik Rosmah Mansur yang bongkarkan jenayah rasuah berprofil tinggi ini, maka ini antara punca utama kenapa kes Mahkamah Rosmah Mansur tidak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Kes itu mempunyai 1,001 bukti yang berlambak dalam Mahkamah Malaysia Pakcik Makcik Oto Arong. Apapun yang dilakukan oleh Rosmah, Rosmah tidak boleh lagi mengugut saksi-saksi utama, bekas-bekas kawan baik Rosmah yang menyaksikan beliau
merompak projek rakyat bernilai 1.25 bilion ringgit itu yang sudah kalah di peringkat awal pusingan pertama perbicaraan kes jenayah Rosmah Mansor di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini. Maka apabila Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan kes Mahkamah Rosmah Mansor tidak boleh ditutup, sekalipun di era pemerintahan Ismail Sabri, pemimpin UMNO menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, maka ini adalah malapetaka, bencana, adalah neraka dunia atas ketamakan Rosmah Mansor merompak projek rakyat bernilai 1.25 bilion ringgit. Apakah Rosmah Mansor sudah bersedia untuk check-in dalam penjara rakyat kerana kesilapan Rosmah Mansor sendiri kantoi merompak projek rakyat bernilai 1.25 bilion ringgit itu? Kedua, Rosmah Mansor tidak boleh tutup kes mahkamah beliau kerana beliau gagal bersama peguam belanya untuk menyingkirkan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa raya untuk perbicaraan kes Rosmah Mansor. Rosmah Mansor dan peguamnya sangat takut untuk melawan Gopal Sri Ram, bekas Hakim Mahkamah Persekutuan, bekas Hakim Mahkamah tertinggi negara Malaysia, yang membuktikan semua jenayah rompakan Rosmah Mansor dalam kes projek rakyat yang dirompak oleh Rosmah Mansor bernilai 1.25 bilion ringgit ini. Rosmah Mansor fikir Gopal Sri Ram boleh disingkirkan dalam Mahkamah Malaysia untuk menutup kes jenayah rasuah beliau. Akan tetapi, semua hakim dalam Mahkamah Malaysia mempertahankan Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa raya yang sah dalam kes-kes jenayah rompakan Rosmah Mansor dan Najib Razak. Bukan sahaja Rosmah Mansor yang kalah baru-baru ini. Najib Razak juga sangat terkejut bersama peguam hebatnya Tan Sri Syafiee Abdullah apabila Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di peringkat Mahkamah Rayuan 3 orang hakim menolak permohonan Najib Razak dan pasukan peguam belanya untuk menyingkirkan Gopal Sri Ram dalam perbicaraan kes jenayah rompakan 1MDB dan di dalam kes jenayah meminda laporan audit 1MDB. Baru beberapa hari Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Najib Razak dan pasukan peguam belanya mengharapkan Ismail Sabri boleh membantu kes mahkamah beliau. Sebelum kes mahkamah itu diumumkan oleh 3 orang hakim di peringkat Mahkamah Rayuan, Najib ada berjumpa dengan Ismail Sabri di Putrajaya. Sayang 1000 kali sayang, nasib malang dan sial Najib Razak adalah sama seperti isterinya, Rosmah Mansor. Apabila 3 orang hakim dengan sangat berani mengumumkan di era pemerintahan Ismail Sabri selaku Perdana Menteri ke-9 Malaysia bahawa kes Mahkamah Najib Razak melibatkan jenayah 1MDB tidak boleh ditutup dan tidak boleh menyingkirkan Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa raya dalam membuktikan 1001 jenayah. Najib Razak, Jolo Arul Kanda merompak duit 1MDB dan meminda laporan audit 1MDB. Maka bukan sahaja Rosmah Mansor yang semakin takut dengan perbicaraan kes jenayah rasuah berprofil tinggi ini, Najib Razak juga tidak boleh tidur malam pakcik-makcik. Kenapa Ismail Sabri tidak dapat menolong dan membantu kes-kes mahkamah Najib Razak dan Rosmah Mansor?
Kerana dalam sistem demokrasi Malaysia, kita mengamalkan sistem pengasingan kuasa. Kita ada kuasa eksekutif, kuasa legislatif dan kuasa kehakiman. Ismail Sabri selaku ketua eksekutif dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia tidak ada kuasa untuk campur tangan dalam institusi kehakiman negara. Maka 3 sistem pengasingan kuasa ini antara punca utama kenapa Ismail Sabri tidak boleh membantu Najib Razak dan Rosmah Mansur dalam kes jenayah rompakan yang masih dibuka dan dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia. Dalam institusi kehakiman negara, hakim-hakim itu lebih berkuasa daripada seorang Perdana Menteri. Ketua-ketua hakim dalam semua peringkat Mahkamah Malaysia lebih berkuasa daripada seorang Perdana Menteri maupun bekas Perdana Menteri. Maka struktur kuasa ini yang gagal difahami oleh Najib Razak dan Rosmah Mansur antara punca utama kenapa mereka gagal, kalah dan tidak boleh tutup kes mahkamah mereka. Maka benarlah segala ramalan yang telah saya lontarkan sebagai pakar undang-undang, pakar perlembagaan dan pakar dalam percaturan kuasa dunia ini. Sememangnya masin mulut saya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Kes Mahkamah Najib Razak dan Rosmah Mansur tidak boleh ditutup dalam institusi kehakiman negara sekalipun Perdana Menteri di Putrajaya itu adalah pemimpin UMNO. Kerana yang sangat-sangat berkuasa dalam institusi kehakiman negara adalah hakim-hakim yang arif, lagi bijaksana, lagi berani, tidak takut mati kena bom C4. Keadilan undang-undang sentiasa menang dalam institusi kehakiman negara Malaysia yang berdaulat. Rule of law, the supremacy of federal constitution, kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia sentiasa menang dalam menegakkan keadilan untuk rakyat yang menjadi mangsa rompakan yang sangat-sangat zalim oleh Najib Razak dan Rosmah Mansur, suami isteri penyamun dan penyangak nombor 1 dalam sejarah politik dunia moden ini. Maka saya mengucapkan tahniah kepada hakim-hakim Mahkamah Malaysia yang sangat-sangat berani memberi kekalahan kepada Najib Razak dan Rosmah Mansur. Sekalipun mereka boleh melambat-lambatkan kes mahkamah ini dengan alasan-alasan yang tidak selari dengan undang-undang dan perlembagaan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya tupai-tupai penyamun laki bini itu akan check in dalam penjara rakyat tidak lama lagi. Najib Razak dan Rosmah Mansur bukan raja, Pak Cik Makcik. Sebab itu kes mahkamah mereka tidak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Najib Razak dan Rosmah Mansur tidak ada kekebalan undang-undang. Sebab itu kes mahkamah, kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, mereka tidak boleh ditutup sekalipun kita tukar Perdana Menteri 100 kali di Putrajaya. Najib Razak dan Rosmah Mansur is not above the law. Is not above the judiciary institution sekalipun mereka kaya raya billionaire di dunia ini. Najib Razak dan Rosmah Mansur tidak berada di atas undang-undang. Mereka adalah sama dengan penjenayah-penjenayah lain yang sudah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Malaysia. Jenayah yang dibuat oleh Najib Razak dan Rosmah Mansur ini bukan jenayah kecil. Ini jenayah sangat besar.
merompak projek rakyat, merompak duit 1MDB berbilion-bilion US dollar, merompak harta rakyat, duit rakyat dan harta negara Malaysia. Maka saya tahu penyokong-penyokong Najib Razak dan Rosmah Mansor tertanya-tanya, walaupun UMNO jadi Perdana Menteri di Putrajaya, kenapa kes mahkamah Najib Razak dan Rosmah Mansor sangat sukar untuk ditutup? Hal ini kerana Najib Razak dan Rosmah Mansor sudah terbukti bersalah dan kalah dalam beberapa perbicaraan kes jenayah mereka. 7 kes jenayah Najib Razak merompak duit pelaburan rakyat, duit pelaburan negara Malaysia dalam syarikat SRC 1MDB, 42 juta ringgit. Najib Razak didapati bersalah, dijatuhkan hukuman penjara 72 tahun dan denda perlu dibayar 210 juta ringgit. Najib Razak sedang ketakutan menantikan keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan untuk kes SRC 1MDB ini. Najib Razak menjangkakan dia akan kalah lagi, kerana sepanjang perbicaraan kes jenayah SRC 1MDB, 3 orang hakim menegur Najib Razak dan pasukan peguam belanya untuk berhujah secara kemas, jangan lari topik. Najib Razak gagal menafikan semua duit yang dia rompak masuk dalam akaun bank peribadi beliau. Najib Razak tak boleh jawab semua bukti-bukti. Dia bersama Rosmah shopping di seluruh dunia menggunakan duit rakyat dalam syarikat SRC 1MDB. Malah Najib sendiri mengaku dia menggunakan duit itu untuk shopping, beli barang kemas, beli jam mewah untuk Rosmah Mansor dan konco-konco mereka menggunakan duit SRC 1MDB. Kalau Najib Razak sendiri sudah mengaku guna duit rompakan untuk shopping atas alasan dia tak tahu itu duit syarikat SRC 1MDB, maka ini adalah confirm check-in dalam istana Sungai Buloh Pak Cik Makcik Oto Arung. Saya yakin hakim-hakim di semua peringkat Mahkamah Malaysia akan terus memberi kemenangan kepada rakyat dan negara ini yang menjadi mangsa rompakan Najib Razak dan Rosmah Mansor. Cukup-cukuplah laki bini penyambung penyangak nombor 1 dunia ini dilindungi dalam negara Malaysia. Saya Jufazli Syamat yang menjadi kingmaker dalam percaturan kuasa Malaysia, dalam percaturan kuasa dunia. Saya ingin memberi peringatan mesra kepada semua pihak. Kami rakyat masih memerhati semua wayang-wayang politik kotor ini. Tolong percepatkan kes jenayah rompakan Najib Razak dan Rosmah Mansor ini yang terang lagi bersuluh. Tidak ada satu orang pun boleh tutup dan selamatkan kes mahkamah mereka. Najib Razak dan Rosmah Mansor perlu bayar semula semua duit yang mereka rompak dalam negara Malaysia. Kalau mereka tak nak bayar, seumur hiduplah mereka meringkuk dalam penjara rakyat. Itulah namanya rule of law. Itulah namanya kedaulatan undang-undang dalam prinsip rukun negara. Itulah namanya keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia
yang termaktub dalam prinsip rukun negara yang dibaca dan dihayati setiap hari oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Maka kepada Najib Razak dan Rosmah Mansur, selamat maju jaya untuk anda laki bini penyamun dan penyangap yang terkejut badak kerana kes mahkamah kamu masih tidak ditutup oleh kerajaan Ismail Sabri, oleh kerajaan Agung, oleh kerajaan Muhyiddin di Putrajaya. Kekalahan Najib Razak dan Rosmah Mansur yang terkini sangat-sangat menggembirakan rakyat, kerana ini adalah perkembangan yang cukup positif untuk keadilan undang-undang dalam institusi kehakiman negara Malaysia yang bertaraf dunia. Penjenayah perompak seperti Najib Razak dan Rosmah Mansur tidak boleh dilepaskan dalam Mahkamah Malaysia Pak Cik Makcik Oto Arong. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat Pak Cik Makcik Oto Arong. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat ini yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Checkmate and game over. Bosku Najib Razak dan bosku Rosmah Mansur yang kalah lagi dalam perbicaraan kes jenayah rompakan baru-baru ini dalam Mahkamah Malaysia. Penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang kirim salam rindu kepada bosku Najib dan bosku Rosmah. Game over bosku. Terima kasih.